menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Pada tajuk Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Keadaan sudah berubah, tetapi Abu Talib masih lagi mengintip berita daripada orang-orang musyrikin kerana bimbangkan keselamatan anak saudaranya, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya Abu Talib mengenang semula kisah silam di mana orang-orang musyrikin mengancam untuk tidak mempedulikan. Kemudian mereka melakukan tawar-menawar agar menukar anak saudaranya dengan Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Ammarah bin Al-Walid ni dia adik-beradik dengan Khalid ibn Walid. Jadi dipilihnya tuan-tuan daripada kalangan pemuda Quraisy yang gagah berani, bukan sekadar seorang yang gagah, bahkan seorang yang tampan. Tujuannya adalah supaya dapat ditukarkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tawar-menawar yang pernah dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Abu Talib. Kerana Abu Talib ini pertamanya dia pemimpin Quraisy yang sangat disegani. Tapi pada masa yang sama yang menjadi masalah kepada orang Quraisy, iaitulah apabila dia menjadi pelindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Quraisy ini apa yang mereka hendak lakukan sekatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan terbatas. Sebab di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pelindung yang hebat, seorang pemimpin yang hebat, iaitulah bapa saudaranya Abu Talib. Jadi Abu Talib ini memang kalau ikut pada jasanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perjuangan Islam ini memang hebatlah tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian. Jadi sehingga kan mereka ni dah habis idea dah kan. Mula-mula datang ugut Abu Talib kan? Dengan mereka melakukan satu ugutan yang keras kepada Abu Talib yang mereka tak pernah lakukan seperti sebelum. Kemudian tengok tak jalan juga, Abu Talib panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dengan pendirian, iaitulah untuk meneruskan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Biar besar mana rintangan yang dihadapi oleh Nabi SAW, Nabi SAW tetap teguh, berpegang teguh dengan pendirian baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah meneruskan perjuangan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala yang suci. Jadi memang perjuangan ini mahal tuan-tuan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup melakukan apa sahaja demi menjalankan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila mereka dah buntu tengok tak jalan, maka mereka pun memikirkan, iaitulah dengan cara tukar. Ingat boleh main tukar-tukar. Jadi datangkan Ammarah diserahkan kepada Abu Talib supaya Abu Talib serahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada mereka supaya dibunuhnya. Mereka tak tahu Abu Talib ini sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kasihnya kepada anaknya sendiri. Memang sungguh bukan main-main dia punya sayang kepada Rasulullah SAW. Dan kalau dikiaskan kita ni tuan-tuan, kita yang ada anak kita ataupun ada cucu, tak kira lah macam mana pun keadaan rupa anak ataupun cucu kita itu, kalau ada orang
datang nak tukarkan anak kita ataupun cucu kita dengan seorang yang lebih cantik, seorang yang lebih comel, yang sehat, tubuh badannya putih, yang menjadi idaman ibu ayah untuk dapatkan anak ataupun cucu yang seperti itu. Jadi buat minta pertukaran, minta tukar. Sini anak kamu, ni ambil anak ni jadikan anak. Jadi tuan-tuan, biasanya kalau yang seperti itu pun yang diberikan tawaran kepada kita, tak kira lah siapa-siapa pun tuan-tuan, ianya takkan pernah kita terima lah, takkan kita bagi anak kita. Ya macam mana pun anak kita itu tetap anak kita. Subhanallah, itulah hebatnya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, darah daging kita. Dan sayangnya itu tuan-tuan, ianya sayang yang memang asli, sayang yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diragui. Sayangnya seorang ayah dan juga ibu kepada anak-anak, begitu juga atuk nenek kepada cucunya. Memang sayang yang bukan buat-buat. Memang ianya adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terindah. Perasaan kasih sayang itu sanggup dia lakukan apa sahaja demi anak. Ini luar biasa. Jadi mana mungkin Abu Talib nak menerima tawaran yang jahat ni, tawaran tukar dengan Rasulullah SAW supaya Nabi SAW dibunuh. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kenalkan juga setelah peristiwa itu Abu Jahal pula datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula-mula dengan batu kecil, mula-mula dengan batu besar, dengan tujuan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia bersumpah, memang kalau dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud lagi, maknanya solat di hadapan Kaabah, dia akan ambil batu besar ni untuk dihempakkan di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sememangnya dia buat benda itu. Nampak dan satu hari Nabi SAW solat, dia ambil batu. Orang Quraisy semua menyaksikan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Memang dia tekad untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perbuatannya itu digagalkan dengan angkat, kemudian batu itu terjatuh daripada genggaman. Kemudian dia pun lagi sambil dia melindung dengan jari jemarinya pada wajahnya. Lalu orang Quraisy bertanya kepada dia, apa yang terjadi? Kenapa? Tanya mereka kepada Abu Jahal, mereka sebut Abu Hakam. Apa yang berlaku wahai Abu Hakam? Lalu disebutkan bahawasanya aku melihat ada seekor unta yang kepalanya tak pernah aku lihat sebesar kepala unta itu. Seolah-olah dia ingin memakan. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawasanya itulah malaikat Jibril. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, diikuti pula oleh peristiwa Uqbah bin Abi Mu'ayyad yang datang mencekik baginda Nabi SAW dengan kain selendangnya, sehingga hampir membunuh Nabi SAW. Diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semua ini adalah percubaan membunuh Nabi SAW. Uqbah bin Abi Mu'ayyad bukan sekali tuan-tuan. Selain daripada peristiwa dia meletakkan uri unta ataupun perut unta di belakang tubuh Nabi SAW ketika Rasulullah SAW sedang sujud, dan pada saat peristiwa itu orang-orang Quraisy tertawakan Nabi SAW. Ketawa terbahak-bahak, beramai-ramai secara berjemaah ketawakan Nabi. Kerana peristiwa itu, perut unta yang diletakkan di belakang tubuh Nabi SAW ketika sujud. Perbuatan Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Sehingga apabila datang Sayyidatina Fatimah datang bersihkan belakang Rasulullah SAW, barulah Nabi SAW bangun
daripada tempat sujudnya. Kemudian Nabi SAW mendoakan kecelakaan kepada Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan termasuk pemimpin-pemimpin Quraisy yang disebut namanya oleh Nabi SAW seorang-seorang. Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Nama Abu Jahal masuk. Ya Allah, ke atasmu lah menghukum kepada Abu Jahal. Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Nama naik juga. Ini memang jahat semua. Dia pernah cekik Nabi, pernah letak uri unta belakang Rasulullah SAW, pernah pijak tengkuk Nabi, tengah sujud juga pijaknya tengkuk Rasulullah SAW sehingga hampir tersembur biji mata Nabi SAW. Jadi ada beberapa daripada kalangan mereka yang disebut namanya satu persatu oleh Nabi SAW. Bukan umum. Kalau umum pun doa kecelakaan orang dah takut dah. Apatah lagi doa ni kepada individu. Nama dia naik, ibarat macam tu lah. Nama dia disebutkan Nabi SAW. Dan yang meriwayatkan hadis ini, yang menceritakan, sahabat yang menceritakan kisah ini, telah menyaksikan bahawasanya makbulnya doa Nabi SAW. Iaitulah kesemua mereka yang dihitung, yang disebutnya nama mereka oleh baginda Rasul SAW itu telah menjadi mereka yang dibunuh dalam peperangan Badar. Semua jadi mangsa di medan Badar. Semuanya mereka yang dihitung ni dimasukkan di dalam telaga perigi buta di medan Badar. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian pula tengok pula peristiwa satu lagi, peristiwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nak bunuh anak saudara dia, hunuskan pedang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peristiwa ini peristiwa tentang keislaman Sayyidina Umar, tapi Abu Talib ni dia kenal juga, maknanya pernah Nabi SAW nak dibunuh oleh Sayyidina Umar. Dia kenalkan juga tentang keselamatan baginda Rasulullah SAW. Tapi peristiwa itu akhirnya antara hikmah menjadikan Sayyidina Umar itu akhirnya memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Talib ini meneliti semua kisah sidam ini. Bahkan banyak lagi kisah-kisah yang lain, perbuatan-perbuatan jahat orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia terhidu bahaya yang menyebabkan hatinya gemetar, mula rasa risau kepada keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pasti bahawa orang-orang musyrikin itu benar-benar bersungguh-sungguh untuk membuat perlindungan, yakni membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan berazam untuk membunuh anak saudaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tengok orang Quraisy ni memang tekad sungguhlah, tak peduli dah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perlindungan dia, jadi mereka dah tak hirau Abu Talib dah. Nampak semakin keras, semakin mereka ni bersungguh-sungguh, memang azab sungguh-sungguh nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dalam pada masa yang sama, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib baru masuk Islam. Begitu juga dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru masuk Islam. Dalam kitab menyebutkan apalah yang boleh dibuat oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib atau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau selain mereka, kalaulah salah seorang puak musyrikin itu menamatkan riwayat anak saudaranya secara mengejut. Sebab mereka ni betul-betul dua orang contohlah ni tuan-tuan. Jadi kalau dua orang, memanglah Sayyidina Umar bila dia masuk Islam, Sayyidina Hamzah bila masuk Islam, ibarat
cahaya gemilau yang menerangi orang Islam saat ketika pada zaman penindasan, zaman kegelapan kepada orang Islam. Memang memberikan nafas, memberikan kekuatan kepada orang-orang Islam. Tapi Abu Talib ni tengok, bayangkan kalau Nabi SAW betul-betul dibunuh. Jadi mana mungkin Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mampu untuk melakukan apa-apa. Jadi Abu Talib merasa pasti, memang ternyata benar bahawa mereka itu telah sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi lagi. Memang sungguh-sungguh mereka bertekad untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kesepakatan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, abramu amran fa inna mubrimun, yang bermaksud bahkan mereka yang kafir itu telah mengambil keputusan menjalankan satu rancangan hendak membunuh Rasul kami. Quran pun sebut fa inna mubrimun, maka kami juga mengambil keputusan menggagalkan rancangan mereka. Subhanallah, bukan sekali, bahkan berkali-kali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memelihara, dan juga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru apakah yang boleh dibuat oleh Abu Talib apabila dia melihat orang-orang Quraisy bersungguh-sungguh benar untuk mengambil tindakan terhadap anak saudara? Jadi dia fikir punya fikir, dia renung punya renung. Orang tua tuan-tuan, pemimpin pula, dia mesti fikir untuk masyarakat, fikir untuk orang ramai, fikir untuk Nabi SAW. Jadi dia fikir-fikir, akhirnya dia pun bingkas bangun di kalangan keluarganya daripada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, iaitu dua orang anak beranak Abdul Manaf. Abdul Manaf ni, kalau ikutkan dalam kisah dia ada empat anak dia. Abdul Manaf dia ada 4 orang anak. Antaranya iaitulah Hashim bin Abdul Manaf. Ini moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan Hashim ni memang dia seorang anak yang sangat disayangi oleh Abdul Manaf. Jadi sebab itu jawatan memberikan minum kepada jemaah haji, memberi makan dan minum kepada jemaah haji itu diserahkan kepada Hashim bin Abdul Manaf. Kemudiannya antara anaknya iaitulah Al-Muttalib. Jadi Al-Muttalib dan juga Hashim ni, tuan-tuan, kalau ikut pada sejarahnya memang rapat sungguh. Masa adik-beradik lagi dah rapat dah. Bukan Abdul Muttalib ramai yang confuse, bunyi Talib ujung, mana satu Abu Talib, mana satu Abdul Muttalib, mana satu pula Al-Muttalib. Al-Muttalib ni adik kepada Hashim, yakni moyang Nabi SAW. Hashim bin Abdul Manaf, adiknya nama Al-Muttalib. Dia memang adik-beradik yang rapat sungguh. Ada yang kurang rapat, namanya Abdul Syams dan juga satu lagi Naufal. Dia 4 orang beradik, Abdul Syams dan juga Naufal. Dan memang rapat pula belah 2 orang. Yang rapat belah sini Hashim dan juga Al-Muttalib. Sebab itu Abu Talib dia tak panggil Bani Abdul Syams, dia tak panggil Jual sekali Naufal punya anak beranak, tak. Yang dipanggilnya Bani Al-Muttalib. Sebab memang Al-Muttalib masa hidupnya sangat rapat dengan Hashim bin Abdul Manaf, iaitulah moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya antaranya kisah Abdul Muttalib lah, tuan-tuan. Abdul Muttalib ni
namanya diberi gelar dengan Abdul Muttalib sebab Al-Muttalib, Al-Muttalib adik kepada Hashim, yang mana ketika mana Hashim di dalam perjalanan untuk perniagaan nak menuju ke Syam, dia singgah di Madinah. Singgah Madinah, kahwin dengan orang Madinah. Tak lama kemudian dia pun terus berjalan pergi ke Syam, meninggal dunia di Syam. Dan rupa-rupanya isteri dia mengandungkan Abdul Muttalib, tapi nama dia bukan Abdul Muttalib. Nama yang diberi iaitulah Syaibah. Syaibah ni maknanya uban. Kerana semasa lahirnya Abdul Muttalib, dia lahir itu nampak banyak warna putih pada rambutnya seperti uban, maka diberikan dengan nama Syaibah. Kemudiannya Al-Muttalib adik kepada Hashim. Bila dia tahu Hashim itu ada zuriat di Madinah, dia pun pergi Madinah cari anak Hashim ni, supaya anak ni jadi pewaris kepada Hashim, iaitulah kerja-kerja memberikan makan dan juga minum kepada jemaah haji. Dia pergi Madinah, tuan-tuan, bawa balik Abdul Muttalib, nama dia Syaibah. Tapi sesampainya di Mekah, tuan-tuan, orang ramai pun tengok seorang budak nampak comot pula mungkin dan sebagainya, maka disangkakan dia sebagai cucu, ataupun dia sangkakan anak ini adalah hamba kepada Al-Muttalib. Jadi itu kisahnya. Maka ramai yang memanggil hadza Abdul Muttalib, hadza, inilah hamba kepada Al-Muttalib. Al-Muttalib itu adalah adik kepada Hashim. Sampai nama itu dekat terus, sehinggalah dia Abdul Muttalib ni dia jadi pemimpin daripada kalangan Quraisy. Nama itu terus digunakan dengan panggilan Abdul Muttalib. Muslimin pada jemaah sekalian, jadi dua beranak ni, adik-beradik ni memang sangat rapat. Dan rapatnya mereka ni, tuan-tuan, bukanlah hanya hubungan saat hidup adik-beradik ni saja, bukan masa hidup Hashim dan juga Al-Muttalib saja. Bahkan dia punya rapat tu sampai ke cucu, sampai ke cicit. Ya Allah, dan dia punya hubungan tu diteruskan. Jadi Abu Talib ni, tuan-tuan, terus dia panggil ahli keluarganya yang rapat ni, iaitulah Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Panggil dua beranak. Kalau ikutkan jauh dah, tuan-tuan. Moyang, bayangkan, moyang punya adik punya anak beranak. Kalau kita lah, payah dah nak cari, payah dah nak jumpa, maknanya dah sabit-sabit jauh dah. Kita ni kadang-kadang sepupu pun ada yang tak kenal, jangan kata sepupu. Adik-beradik pun ada yang dah tak berjumpa dah, tuan-tuan. Ada juga kan. Jumpa bila ada ahli keluarga meninggal dunia lah jumpa. Tapi katakan selalu jumpa tu Allah. Ada juga yang tak berjumpa, walaupun hubungan adik-beradik. Jadi Arab ni kelebihan dia jaga hubungan keluarga. Lalu dia pun mengajak Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib ini supaya bersamanya mempertahankan baginda Rasulullah SAW. Jadi bukan seorang jadi Nabi, bukan seorang. Kalau seorang memang nampak orang Quraisy dah berani nak langgar, tapi kali ini beramai-ramai seluruh keluarga. Ini bijaksananya Abu Talib memikirkan tentang penjagaan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil semua Bani Hashim, Bani Al-Muttalib untuk bersama-sama menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hebatnya mereka ni, Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, semua mereka menyahut ajakan Abu Talib. Itu hebat, semangat kekeluargaan. Semua mereka menyahut ajakan Abu Talib. Tak kiralah sama ada daripada kalangan Muslim tentu dah memang
Jangankan kata hubungan keluarga, yang bukan ada hubungan keluarga pun akan pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemanisan iman yang Allah Taala campakkan pada hati orang Islam, yang pada mereka ni, mereka kasihkan Nabi SAW melebihi segala-galanya. Itu orang Islam, jadi iman. Mesti dia kena cintakan Rasulullah SAW melebihi kasihnya kepada ahli keluarganya sendiri, bahkan kepada dirinya sendiri. Dan daripada kalangan mereka ada yang tidak beriman, tapi tetap itu bersama. Kerana apa? Kerana didorong oleh semangat kekeluargaan Arab. Sungguh sangat. Sebab apa? Sebab hubungan keluarga orang Arab, kalau buat hubungan keluarga, mereka memang jaga suci. Jadi tuan-tuan, Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib bersepakat, bersetuju untuk menjaga dan juga mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seorang ya. Siapakah lelaki itu, tuan-tuan? Jadi tuan-tuan tu saya rasa tahulah, tahu dah siapa lelaki itu. Tidak lain tidak bukan, iaitulah Abu Lahab. Abu Lahab ni punyalah dia bencikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia sanggup memutuskan hubungan persaudaraan dengan Bani Hashim. Putus saudara. Sebab apa? Bani Hashim bersemangat untuk pertahankan Nabi, melindungi Nabi SAW. Jadi dia terus putus saudara dengan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, Abu Lahab telah berpisah daripada mereka dan dia menyertai kaum Quraisy yang lain. Jadi Abu Lahab satu-satunya daripada kalangan Bani Hashim yang dia tidak pertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib bersepakat untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupa-rupanya orang Quraisy pun dia ada buat tidak balas juga di atas perbuatan Abu Talib. Bila Abu Talib kumpulkan keluarga, kumpulkan Bani Hashim, Bani Al-Muttalib untuk melindungi Nabi SAW, mereka rupanya buat juga. Bahkan lebih dahsyat lagi, dihimpunkan keseluruhan daripada kalangan masyarakat Arab Quraisy untuk memulaukan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Maka terjadilah pergulauan umum yang sangat dahsyat dan juga zalim. Yang ini insyaAllah kita akan bincangkan lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Saya kira cukuplah sekadar itu dahulu perbincangan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ianya memberi manfaat dan menghadirkan rasa cinta kasih kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita kelak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan, kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr.